Boleh ke? Boleh cikgu, boleh. Boleh. Terima Boleh. kasih banyak-banyak. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah satu tajuk yang penting, iaitu berkenaan tentang akhlak. Tajuknya ialah akhlak terpuji hiasan diri. Maksudnya orang yang ada akhlak ialah orang yang terpuji, orang yang mana kita kata sebagai orang baik. Orang ada akhlak, orang yang budi pekertinya baik. Jadi orang macam ni ialah orang yang mana menghiaskan dirinya dengan perkara-perkara yang baik. Jadi sebab itulah awak dalam tingkatan 1 ni, perkara utama selain daripada Quran, fiqh dan lain-lain, awak perlu belajar juga tentang akhlak. Sebab kita nak jadi orang baik. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ialah orang yang mana disayangi, disenangi oleh orang lain. Jadi sebab itulah Ustaz harapkan kalaulah anda kata ada pelajar-pelajar yang mana mungkin pada hari ini tak boleh masuk, belum dapat masuk ke dalam Google Meet ni, nanti Ustaz akan upkan dalam YouTube. Ustaz akan masukkan dalam YouTube supaya tajuk ini mesti belajar. Mesti belajar dan mesti diamal. Belajar saja tak ada. Berapa ramai orang yang belajar tentang solat? Belajarlah tentang semayang kan. Tapi bila suruh semayang, ni yang tak nak ni. Orang bila dah belajar semayang, mesti semayang. Okey ya. Lainlah kalau ada masalah, contohnya uzur ke, lain lah. Tapi kalau semayang, kalau kena semayang, wajib semayang, kena semayang. Jangan duk main kata saya esok boleh semayang lagi Ustaz, esok boleh semayang. Tak boleh, tak ada. Semayang tetap kena semayang. Bukan lama pun. Tanpa tolak dengan ambil wuduk dan lain-lain, lebih kurang 5 minit, 10 minit je. Allah dah bagi banyak daripada kita. Tapi Allah perlukan pada kita hanya 10 minit sahaja untuk kita menghadap dia. Tak lama pun, tu pun kita berkira dah. Tapi dalam bab lain semua tak berkira. Dalam bab semayang nak berkira. Ni tak nak ni. Jadi kita Ustaz harapkan semua kita lepas daripada belajar pada tajuk pada hari ini, semua dapat berakhlak dengan baik insya-Allah, ya. Tapi mana yang saya cakapkan tadi, kita hanya belajar 30 minit saja. Nanti awak akan buat latihan di dalam Google Classroom tu 30 minit lagi, ya. Sebab itulah kita hanya belajar sedikit saja pada setiap hari, belajar sedikit, tak apalah, belajar sedikit, tetapi biar kita dapat daripada dalam tu. Biar kita faham apa yang kita belajar. Jangan belajar banyak tapi tak faham. Terutamanya belajar agama. Agama nak kena amal, nak diamalkan. Bukan belajar sahaja. Okey. Apakah yang dimasukkan dengan akhlak? Jadi, orang kata, awak tak ada akhlak lah. Awak tak ada akhlak lah. Akhlak ni apa sebenarnya? Jadi, akhlak dalam bahasanya bermaksud ialah budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Okey. Jadi orang yang berakhlak pada bahasa ialah orang yang berbudi pekerti. Orang yang ada perangai yang baik, orang yang kelakuan yang baik, tabiatnya baik. Itu orang yang kita kata sebagai berakhlak pada bahasa. Tetapi mengikut istilah. Bila kita kata dalam Islam ni, dia ada satu lagi selain daripada bahasa, iaitu apa yang dimaksudkan mengikut istilah. Istilahnya bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Okey, sebelum tu saya nak tanya, awak semua dah dapat ke buku teks tingkatan 1? Sudah.
Dah, okey. Awak sekarang ni awak ada tak dekat dengan awak buku tab Pendidikan Islam, ada tak? Ada. Okey. Ada. Dah buka ke tajuk ni, akhlak terpuji ni Dah buka. Alhamdulillah. Kalau yang tak boleh tulis baca Jawi, tulis apa yang awak lihat dalam note slide ini, awak boleh salin balik dalam kotak dalam tulisan Rumi ataupun awak tulis dalam buku catatan awak. Sebab ini penting, sebab kadang-kadang pelajar kita dia beranggap bahawasanya bila belajar pendidikan Islam ni, kalau tak pandai baca Jawi, maka dia tak boleh belajar. Bukan. Sebab itulah Ustaz, dan walaupun dalam buku teks dalam tulisan Jawi, Ustaz buatkan nota dalam tulisan Rumi supaya awak boleh baca dan awak yang penting boleh amal. Contohnya, apa yang dimaksud dengan akhlak? Sifat yang tertanam dalam jiwa. Okey? Akhlak ni bukan perkara yang disebut-sebut. Contohnya kita belajar tentang sabar. Sabar. Sabar ni bukan benda yang boleh disebut. Sabar ya, sabar. Sabar ya Azraqi, sabar. Hari ni kita belajar banyak Azraqi, sabar. Itu bukannya akhlak. Akhlak ni ialah daripada hati, lahirnya pada perbuatan tanpa berfikir. Contohnya fikir dulu. Fikir kejap ya. Saya nak sabar ni. Itu bukan sifat akhlak. Akhlak ni tanpa awak perlu pertimbangan, tanpa awak berfikir pun awak sabar. Contohnya awak diejek, sabar, diam je awak. Itu nama penyabar. Itu orang berakhlak. Bukannya orang keji awak. Sabar ya. Itu bukan sabar. Itu bukan akhlak. Akhlak mesti daripada hati. Lahirnya pada perbuatan. Contohnya bersyukur. Orang yang bersyukur, dia akan buat perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang bersyukur. Bukannya syukur, Alhamdulillah. Itu hanya satu part sahaja, satu perkara sahaja. Sedangkan syukur ni ialah dengan perkataan, dengan perbuatan dan juga dengan hati. Barulah dia dinamakan sebagai syukur. Jadi kesimpulannya ialah akhlak-akhlak mahmudah yang ada ni, yang awak akan belajar dan awak tahu, yang akan tahu dan sudah tahu, ialah daripada jiwa, daripada hati. Lahirnya pada perbuatan. Itu yang dikatakan sebagai akhlak. Okey? Ustaz harap awak semua faham. Jangan lepas ni awak kata, saya ni berakhlak Ustaz. Tapi perbuatan awak tak menunjukkan perbuatan berakhlak. Itu bukan namanya akhlak lagi. Akhlak awak buat tanpa awak sedar. Contohnya awak kena ejek, awak diam saja. Sabar, mudah-mudahan pahalanya akan berpindah kepadaku. Macam cerita orang zaman-zaman dahulu. Ustaz nak cerita sedikit ya. Cerita orang para sahabat dahulu. Kisahnya ada seorang sahabat yang mana diberitahu kepadanya, kamu tahu tak, ada contohnya Ali tu mengumpat kamu. Dia kata kamu ni macam-macam, kamu tak bagus lah, kamu tak baik lah. Dia kata, ya ke? Tujuan orang tu beritahu kepada orang ni kerana untuk melaga-lagakan batu api, nak supaya bergaduh. Tetapi apa yang berlaku ialah orang yang kena umpat, orang kena caci tadi, dia pun belikan hadiah. Dia belikan hadiah, maka lepas tu diserahkan kepada orang yang mengumpat yang Ali tadi. Terimalah hadiah daripada aku Ali. Maka si Ali ni terkejut. Kenapa aku mengumpat kamu beri hadiah pada aku? Maka dia kata, terima kasih kerana kamu mengumpat aku, kerana pahala ibadat yang kamu buat selama ini berpindah kepadaku. Maka terima kasih, terimalah pemberian aku yang sedikit ini.
Itu namanya orang yang bersabar. Tapi sabar ni bukan benda yang boleh dibuat-buat. Saya nak sabar ya Ustaz, saya nak sabar. Sabar, kalau betul awak sabar, awak tak perlu cakap pun. Awak tak perlu cakap awak sabar. Awak diam saja. Alhamdulillah. Contohnya ada orang umpat awak, Alhamdulillah, terima kasih. Tapi jangan buat sinis, terima kasih ya. Itu namanya sinis. Cakaplah hati je. Senyum, terima kasih. Terima kasih. Tapi susah benda ni. Sebab apa? Sebab kita ni bermain dengan perasaan. Dicocok oleh syaitan. Jadi susah sekali nak jadi sabar. Tapi boleh insya-Allah. Boleh sabar dengan syarat kita memang nak jadi seorang yang penyabar. Maka insya-Allah boleh dapat jadi orang bersabar. Jangan risau. Ustaz, banyak pahala ya orang sabar. Yalah. Esok-esok di hari akhirat, Tuhan tengok amalan kita sedikit. Dah nak masuk neraka dah ni. Jadi, tiba-tiba pahala kita bertambah. Sebab apa? Kita sabar masa dunia dulu. Kita sabar masa dunia dulu. Jadi, pahala orang tadi masuk pada kita. Jadi, bertambahlah pahala kita. Ataupun, orang yang mengumpat kita tadi tak ada pahala pun, dah habis dah pahala dia. Maka dosa yang kita ada pada hari ini berpindah kepada dia. Jadi dah kurang. Dan dosa kita makin berkurangan. Sebab kita sabar kerana orang mengumpat kita tadi. Itu ialah fadilat ataupun kelebihan orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Dia sama juga. Sebab itulah orang yang berakhlak dia tak gaduh. Dia tak macam-macam lah. Sebab apa? Dia tahu bahawasanya banyak ganjaran yang akan dia dapat. Okey. Ada soalan nak tanya? Ada soalan ke? Hello? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada soalan. Tak ada. Okay. Faham ke Ustaz apa yang Ustaz ajar ni? Faham. Alhamdulillah. Bagus ya. Kalau dah faham, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Yang ni yang penting ni. Ada penting dah. Ni penting juga sebab kita nak tahu akhlak ni ada berapa bahagian. Akhlak ni ada berapa bahagian? Akhlak saja ke? Ataupun ada bahagiannya? Ada bahagiannya. Okey. Pertama, akhlak dipanggil sebagai akhlak mahmudah. Okey. Akhlak yang mahmudah ni ialah akhlak atau sifat yang terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Jadi orang yang berakhlak dengan akhlak mahmudah, dia orang perangai yang baik. Mudahnya ialah perangai yang baik. Dan perangai yang baik ini terbahagi kepada dua pula. Pertama, dia berakhlak kepada Allah. Yang kedua, berakhlak kepada manusia. Apa yang dia buat itu ialah tertuju kepada Allah Ta'ala ataupun apa yang dia buat itu berkait dengan manusia. Contoh yang berkait dengan Allah, syukur. Tuhan bagi dia boleh makan. Contoh hari ni boleh makan. Makan apa hari ni? Nasi lemak. Alhamdulillah. Itu ialah orang yang mana berakhlak dengan Allah Ta'ala. Sebab bukan semua orang pada hari ini boleh makan. Ada orang yang tak dapat makan. Jadi kita dapat makan ni Alhamdulillah. Atau sabar, redha, tawakal, zikir dan qanaah. Ingat Allah Ta'ala. Zikir ni ingat Allah Ta'ala. Subhanallah. Masa-masa kosong. Ataupun contohnya awak pada hari ini sedang melayari internet ataupun sedang bermain gadget ataupun sedang bermain game. Alhamdulillah. Jangan lupa pada Allah.
Kalau kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Fazkuruni azkurkum. Orang yang lupa pada Allah, Allah lupa akan dia. Itu yang jadi macam-macam tu. Yang mana dalam sedih. Ustaz, saya sedih lah hari ni. Kenapa? Saya putus. Saya baru break dengan saya punya kawan. Ustaz, saya bergaduh dengan kawan saya. Sebab apa gaduh? Sebab kita tak sabar. Kita tak sabar. Jadi sebab itulah orang yang sabar dia akan dalam keadaan senang hati, suka hati. Sebab kawan dia suka dia, dia pun tak ada orang marah, orang suka kawan dengan dia. Jom kita kawan. Sebab apa? Dia baik. Tapi kalau orang tak baik, tak ada orang nak kawan. Tu na'udzubillah min zalik. Akhlak pada manusia ialah contohnya tawadhu', menghormati orang lain, pengasih dan pemurah. Jadi orang yang baik, orang yang berakhlak, dia akan tawadhu', dia akan suka merendah diri di hadapan orang. Dia tak suka bangga-bangga diri, dia tak nak bangga diri. Aku pandailah. Engkau pun tak pandai, ni pun tak pandai contohnya. Ini adalah orang yang tidak berakhlak dengan akhlak mahmudah. Orang yang berakhlak mahmudah, dia kata, saya ni alhamdulillah sikit saja ilmu saya. Dia merendah diri. Saya ni tidak ada apa pun. Kalau kata, tak ada lah, kamu lah yang paling lawa di sekolah ini. Maka dia kata, tak, yang paling cantiknya ialah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lagi lawa. Apa bukti Nabi Yusuf lawa? Nabi Yusuf handsome? Apa bukti Nabi Yusuf kacak? Diceritakan bila Nabi Yusuf itu berjalan, kalau ada seorang perempuan yang sedang memegang buah apple dan dipotongnya buah apple tu, tak tersedar bahawasanya sebenarnya bukan dia memotong buah apple, tetapi terpotong jarinya sendiri. Nak katanya asyiknya melihat Nabi Yusuf yang terlampau kacak. Tetapi kacaknya Nabi Yusuf itu ialah 1/4 daripada kacaknya Nabi Muhammad SAW. Dia pun kata, aku tak, walaupun kata kamu ni cantik, kamu ni lawa, kamu ni handsome, dan Nabi kata tak. Orang lain, Nabi Yusuf lagi kacak. Maka dia merendah diri. Tak adalah buat, betul ke aku kamu tak lawa pun. Aku yang kacaknya. Jadi, ni ialah orang yang tidak tawadhu'. Orang tak suka kawangan tu. Ustaz pun tak suka. Sebab apa ni? Jadi, kalau dia merendah diri, alhamdulillah. Semuanya itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akhlak mazmumah. Akhlak yang mazmumah ialah sifat ataupun tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Kita akan berhenti pada pukul 12 ya. Pukul 12 nanti awak akan buat latihan dalam Google Classroom. Yang tak masuk lagi Google Classroom ni cepat-cepat ya. Masuk Google Classroom. Ya. Setakat ini yang baru masuk ialah 12 orang sahaja daripada jumlah pelajar yang ada pada hari ini dengan sang ustaz ni ialah 25. 26. Yang lain ada yang belum masuk lagi. Ada lagi 14 orang yang belum masuk dalam Google Classroom. Cepat. Nanti nak buat ni kerja rumah ni. Nak buat kerja rumah. Kita tengok siapa yang paling cepat buat kerja rumah. Kita tengok ni. Orang yang cepat buat kerja rumah ni orang berakhlak. Sebab apa? Dia tak suka bazir-bazir masa. Dia tak suka membazir masa. Orang yang suka buat kerja rumah dengan cepat ialah orang yang berakhlak. Sebab dia tak suka menangguh kerja. Dia tak suka menangguh kerja. Yang menangguh kerja ni ialah orang yang kurang akhlaknya. Jadi ustaz harap jangan tangguh kerja. Jangan kata tak apalah kejap lagi. Tu yang ustaz tak suka tu. Sama juga semayang ke, kerja rumah ke dan lain-lain ya. Kalau diberi masa 20 minit untuk buat kerja rumah, buatkan.
Dengar betul-betul apa yang Ustaz ajar. InsyaAllah boleh jawab. Ya? Boleh jawab dengan baik. Okay? Seterusnya. Akhlak pada Allah Ta'ala. Macam mana yang akhlak mazmumah ni, akhlak tak bagus ni? Riak, bangga, suka menunjuk-nunjuk. Tengok ni apa yang aku ada ni. Tu ialah orang yang riak. Okay? Putus asa. Tak boleh apa dah Ustaz. Saya tak pandai dah Ustaz. Saya ni bodoh Ustaz. Saya tak erti pun. Jadi orang ni baru putus asa. Na'udzubillah min zalik. Allah tak suka. Allah kata la tai'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sangka buruk. Jangan kita sangka buruk dengan kawan-kawan kita. Dia tu perangai apa macam tu. Mesti tak bagus ni. Jadi jangan sangka buruk. Berkawan dulu. Islam kata berkawan dulu 3 hari. Ataupun 7 hari. Kawan dulu. Kenal dahulu peribadi dia. Baru kita boleh nak putuskan nak berkawan ke ataupun tidak. Kalau rasa ianya tak boleh, tak boleh lah. Tapi kawan dulu. Jangan bersangka buruk. Dan kalau kita rasa kawan kita tu memang tak boleh kita berkawan dengan dia. Jangan sekali-kali kita hina dia. Kamu ni aku kawan dengan kau. Ramai kan yang mana bila dah kawan baik BFF lah apalah. Bila dah akhir-akhirnya, bila dah putus kawan, tikam kawan daripada belakang. Kamu ni apalah, kamu ni. Tak sukalah macam tu. Orang macam tu kita tak suka. Kita tak nak kawan dengan orang macam tu. Sebab apa? Sebab buruk sangka, buruk hati, busuk hati, busuk. Lalai, tak ingat Allah. Main game tapi tak ingat Allah. Nak main-main je. Cukup waktu masuk ingat Allah ni macam bukan kata subhanallah, 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 bukan. Ya? Bila kita ingat Allah ni, contohnya mak panggil, Danish, mari kejap. Tolong mak. Dia pun, baik mak. Tak adalah pula kata, apa mak tunggu kejap. Adik nak habiskan ni. Bukan. Orang yang mana ingat Allah ialah orang yang mana selalu dia bila walaupun diminta untuk buat apa saja sekalipun, dia akan buat. Ya, semayang tak tinggal dan lain-lain. Itu orang yang Allah. Okey. Akhlak pada manusia, sombong, memandang hina terhadap orang lain, kasar, fitnah, khianat, bakhil. Fitnah ni ialah kita cakap benda yang tak betul di belakang kawan kita. Contohnya kawan kita tu kita kata dia tu baik, kita kata aku tak sukalah dia tu, jahat lah. Itu fitnah. Tetapi kalau kita cakap di belakang dia dan dia tak suka tetapi betul, contohnya dia baik. Dia tu baik sebenarnya. Tapi kawan kita tak suka. Maka itu ialah namanya mengumpat. Mengumpat. Mengumpat ni berkata benda benar di belakang. Tapi dia tak suka. Kalau dia suka tak apa. Dan benda fitnah ni cakap belakang yang tak betul. Itu fitnah. Okey? Kena beza tu. Kena pandai beza di manakah yang fitnah dan manakah yang dipanggil sebagai mengumpat. Ni tak ada semua mengumpat belaka. Fitnah belaka. Tak. Fitnah ni ialah berkata benda yang tak betul di belakang dia. Okey? Bakhil dan lain-lain. Itu ialah sifat-sifat yang mazmumah. Okey. Kita pergi lagi pada slide seterusnya. Apa kelebihan orang berakhlak? Pertama sekali, orang berakhlak sememangnya dia mendapat kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang orang yang berakhlak mulia. Allah sayang orang yang berakhlak baik, dan Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya kalau kata hari ni saya orang baik Ustaz. Betul. Tunjukkan mana bukti orang baik. Saya sabar. Saya redha.
saya tawaduk. Itu tandanya awak sempurna iman. Tapi awak beriman ke? Beriman tapi pemarah. Pemarah, bengis. Itu bukan orang. Masa lagi belum sempurna imannya. Okey, seterusnya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan di hari akhirat selain daripada keelokan akhlak. Jadi di akhirat kelak awak tahu kita ada akhirat, kita ada syurga, ada neraka, ada timbangan, ada mizan, siratul mustaqim dan lain-lain. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka, kita semua akan ditimbang. Dan timbangan kita itu akan dilihat terutamanya akhlak. Sabar ke tak? Redha ke tak? Qanaah ke tak? Baik buruk, baik sangka ke tak? Kalau ada semua yang Ustaz cakap tadi, alhamdulillah. Berat timbangan kita semua. Kalau tidak, habis kita. Tak ada dah. Tak ada dah. Itu antara kita kata sebagai penolong kita. Akhlak mahmudah ni antara penolong kita. Okey. Juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling dekat kedudukannya dengan aku di hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita hari ni nak dekat dengan Nabi Ustaz, macam mana Ustaz saya nak dekat dengan Nabi di hari akhirat? Boleh. Dengan syaratnya akhlak kena jaga. Akhlak kena baik. InsyaAllah. InsyaAllah kita semua akan mendapat kebaikan dan dekat dengan Nabi SAW di hari akhirat kelak. Tak ada siapa yang tak nak. Semua nak dekat dengan Nabi belaka. Saya nak dekat dengan Nabi. Semua nak dekat dengan Nabi. Sebab bila kita dekat dengan Nabi, seperti mana yang dikatakan, orang yang dapat memandang Rasulullah SAW, jiwanya akan tenang. Hari ini, kalau awak nak cari contohnya kawan, Ustaz macam mana Ustaz saya nak cari kawan yang baik? Sebab ada orang tanya kan, Ustaz kita nak cari kawan ni, kawan macam mana? Jawapannya mudah sahaja. Ustaz bagi tip saja, satu saja. Kalau awak, contohnya, awak melihat kawan awak lihat kawan awak, maka awak rasa tenang, awak akan ingat Allah, ingat Nabi. Awak tengok muka dia, mesti awak kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa awak selawat? Ustaz, saya tengok wajah dia, saya akan ingat pada Allah Ta'ala. Ustaz, sebab dia orang baik. Orang macam tu, awak jangan tinggalkan. Berkawanlah, insyaAllah awak akan dapat kebaikan daripadanya. Sebab apa Nabi SAW sebagai akhir, Nabi SAW kata, SAW bersabda, Nabi kata, perumpamaan kawan yang baik ialah seumpama kawan kamu itu ialah seorang penjual minyak wangi. Dia pun wangi, awak pun wangi. Maksudnya awak dapat kebaikan, dia pun ada kebaikan. Tetapi kawan yang tak baik, seumpama tukang besi. Dia pun berbau busuk, awak pun dapat bau busuk. Jadi itulah tips yang diberikan oleh Nabi SAW supaya kita boleh beramal. Maksudnya, kalau nak cari kawan yang benar-benar boleh membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kawan yang mana bawa kita lupa kepada Allah Taala. Okey? Jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah hari. Soalan Ustaz telah masukkan dalam Google Classroom. Yang mana yang belum masuk, tolonglah masuk ya. Dan juga jangan lupa tulis nama dalam ruangan chat kehadiran. Berapa ramai Ustaz nak tengok hari ini, berapa ramai yang hadir. Yang dah tulis nama, Ustaz nak tengok sini. Setakat ini yang Ustaz tengok dalam ruangan chat kita ni, ada yang sudah tulis nama ialah 23 orang. Bermula dengan
Efah Nurina. Adakah Efah Nurina sini? Ya, saya Ustaz. Alhamdulillah Efah ada. Akhir kali nombor 23 ialah Nurin Farzana. Adakah Nurin Farzana? Saya. Okey, terima kasih. Murid-murid lain yang belum tulis nama, silalah tulis nama ya. Sebab kelas kita ni kelas gabungan. Kalau tak silap Ustaz, kelas kita ni ada lebih kurang 50 lebih. Tak ramai, separuh baru ni. Jadi, satu lagi Ustaz nak ingatkan, tolong masuk dalam Google Classroom. Dalam tu ada nota Ustaz. Setakat ni dah ada 14 orang ya. Nota dan juga dengan latihan sekali. Okey. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Teruskan. Kan Ustaz kan ada bagi kerja dekat Google Classroom kan? Form. Yang tu nak hantar dekat WhatsApp kan? Sebab kalau dekat Google Classroom tak nampak dia tak ada bahagian attachment. Tak ada. Awak buat turn in saja. Kan ada bahagian turn in kan? Tak ada. Dia tak ada attachment. Tak apa. Awak tulis, nanti dalam nanti Ustaz akan tuliskan dalam WhatsApp tu siapa yang dah hantar, awak tulis nama. Sebab nanti Ustaz akan tengok daripada jawapan tu betul tak dengan nama tu. Kan dalam nota dalam latihan tu dia ada Ustaz bagi Google Form kan? Ya. Google Form tu awak jawab soalan kan? Okey, bila dah jawab soalan tu nanti Ustaz tengok berapa jumlah yang sudah jawab. Lepas tu Ustaz nak tallykan dengan dalam WhatsApp tu nanti. Berapa ramai yang sudah jawab. Okey. Boleh ya? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Panjang tak ada. Tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Bila kita jumpa lagi? Bila? Esok kita hanya dalam putih ni kita... Ustaz, nota salin yang mana je? Semua ke? Nota tak ada salin. Kita Ustaz tak ada salin nota insyaAllah. Kita hanya buat latihan saja. Tapi kalaulah anak-anak Ustaz nak salin nota pun boleh juga salin dalam buku nota. Boleh apa yang pelajar pada hari ni. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada hari Rabu. Esok awak sambung lagi buat latihan kot. Ataupun Ustaz akan bagi satu lagi latihan esok. Latihan dalam bentuk interaktif, bentuk quiz ke dan lain-lain. Esok ya, pukul 9 pagi insyaAllah ya. Boleh? Boleh. Terima kasih banyak. Okey, insyaAllah ya. Boleh kita sudahi pelajaran kita pada pagi ini. Ustaz serah kepada kawan semua untuk menjawab soalan ataupun nak buat nota pun teruskan. Okey, ada soalan boleh tanya dalam grup PAI 1L 1I ataupun boleh WhatsApp terus pada Ustaz ya. Okey. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi